Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa bil khusus al-alim al-alamah asy-syaikh Abdul Samad Al-Falimbani, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Sairus Salikin juzuk yang pertama. Ya, moga-moga dengan pengajian ini akan memberikan kefahaman berkenaan dengan urusan agama kita dan hal-hal ibadat kita, sehinggalah segala urusan keagamaan kita ini kita dapat melaksanakannya dengan penuh kesempurnaan dari segi ilmu dan amalnya, sehinggalah kesempurnaan itu akan membawa kita kepada hasil ditempatkan Allah di tempat yang paling sempurna yang dikurniakan oleh Maha yang sempurna, iaitulah syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab Jawi Lama pada muka surat 10 baris ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan dari kerana inilah kata Imam Malik radhiyallahu an, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya, barang siapa menuntut ilmu tasawuf dan tiada ia mengetahui ilmu fiqh yang fardu ain itu, maka senya jadi zindik. Dan barang siapa menuntut ilmu fiqh dan tiada menuntut ilmu tasawuf, maka senya jadi fasik. Dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya, maka senya jadilah ia ulama yang muhakkik, yang arif billahi ta'ala, iaitulah yang bernama ulama ahli sufi, yang menghimpunkan mereka itu
antara syariat dan tarikat dan hakikat. Baik, kita sambung lagi berkenaan dengan tajuk besar dia ialah ilmu. Okey, tajuk besarnya adalah ilmu. Kita ulang banyak kalilah. Ilmu agama ini yang wajib ke atas kita, setiap daripada kita, yang disebut sebagai fardu ain, itu hanya ada 3 sahaja, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. 3 ilmu ni. Lepas tu saya selalu pesan, mana-mana masjid dan surau ahli jawatan kuasa yang diamanahkan, mestilah memastikan 3 subjek ni ada kuliahnya di setiap masjid dan setiap surau. Sebab apa? Sebab ilmu ini yang asas, yang fardu ain. Selain daripada 3 subjek ni, 3 ilmu ni, dia tak masuk dalam fardu ain. Dia cuma masuk mungkin dalam fardu kifayah ataupun sunat sahaja. Tetapi ilmu ni, tauhid, yakni sifat 20 lah, akidah, tak kisahlah baca kitab apa, janji kitabnya tauhid, bab akidah, dan khususnya bab sifat 20, sebab itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudiannya mesti ada pengajian fiqh, pun tak kisahlah kitab apa, janji fiqhnya mazhab Imam Syafi'i. Terutama sekali bab solat, itu paling utama. Bab-bab lain ni tak apa, bukanlah tak apa macam mana, bahagian asas-asas sikit-sikit pun jadilah, tapi bahagian solat yang paling mustahab. Sebab tu kalau kita baca dalam mana-mana kitab fiqh, kitabus solah, bab solat panjang lebar ulama hurai. Sebab sembahyang ni ibadatnya tiap-tiap hari dan tiap-tiap masa. Daripada pagi bermula dah sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib sampai ke malam isyak. Adapun puasa, puasa hanya dalam bulan Ramadan je kita jumpa dia. Lain tu sunat aja. Untuk melepaskan ni, saya cerita ni nak melepaskan yang wajib saja, yang fardu ain. Jadi belajar bab puasa bolehlah belajar lebih kurang, sebab babnya, sebab ibadatnya hanya sekali saja setahun, itu pada bulan Ramadan sahaja. Macam tu juga zakat yang wajib atas kita, zakat fitrah, pun sekali saja dalam setahun. Adapun zakat yang lain-lain tu sekiranya ada kena-mengena dengan kita baru ada. Lagi haji lagilah sekali seumur hidup. Solat tak belajar. Akhirnya kita telah merosakkan ibadat yang sepatutnya paling kita cakap, dia tiap-tiap hari. Kadang-kadang kita perasan tengok, kita, ialah pengalaman saya ni kuliah macam-macam tempat, jadi macam-macam PL kita nampak. Kadang-kadang cara ambil uduk tak kena dah, tapi dia kaki masjid dah, bagus dah dia tu. Sebab okey dah tu matan Nabi Syuja okey dah tu. Matla'ul Badrain tebal lah sikit, ambil kitab nipis-nipis pun tak apa dah, sekurang-kurang bahagian asas, Hidayatus Sibyan sebagainya. Lepas daripada ilmu fiqh, ilmu tasawuf yang menjadi fardu ain ke atas kita, wajib atas kita, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni macam kitab yang kita mengaji malam ni. Ni ilmu tasawuf lah ni. Satu lagi kitab Minhajul Abidin, ataupun ilmu tasawuf. Saya tengok ada dalam jadual. Alhamdulillah lah ilmu tasawuf ada. Jadi pastikan 3 subjek ni kita kena mengaji sebelum kita meninggal dunia. Sebab apa? Sebab subjek ni termasuk dalam kategori fardu ain, wajib atas tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang, tiap-tiap daripada kita. Lain belajar tajwid, belajar tafsir Quran, belajar mustalah hadis, belajar ilmu falak, itu semua tak masuk dalam fardu ain. Minta maaf cakap, tak, ni saya jujur dengan ilmu lah, kena bagi tahu. Itu semua tak masuk dalam fardu ain. Dia cuma masuk dalam fardu kifayah ataupun sunat. Jadi maknanya kalau kita tak reti pun, contoh kita tak reti tafsir Quran, tak apa, hatta sekalipun tak reti baca Quran, tak sampai tahap dosa lagi, melainkan mesti dia reti baca Fatihah. Sebab apa? Sebab Fatihah wajib dalam sembahyang. Sampai macam tu. Nak cerita paling minimum. Sebab apa? Sebab kita khawatir
kita sibuk mengaji ilmu yang lain, ilmu yang asas pada kita tak lengkap lagi. Bila tak lengkap, umpama macam kereta ada spoiler, tayar tak ada. Spoiler bukan main tinggi, boleh buat ampayan baju. Spoiler. Exhaust besar, boleh masuk kepala exhaust. Wah, side mirror besar cermin tingkat rumah. Hebat tengok gaya kereta. Dah tayar tak ada. Dan nak buat apa? Tayar tak ada. Sebab tayar tu barang asas. Tak ada spoiler, tak apa. Kan? Tak ada exhaust. Exhaust besar tak ada, tak apa. Exhaust kecil pun tak apa dah. Janji tayar ada. Tayar ada baru boleh jalan. Jadi nak ceritanya asas tu kena sempurna dulu. Lepas tu nak tambah-tambah aksesori yang lain-lain, tak apalah. Kan tak? Gitu. Itu sebab itu ilmu yang penting, yang mustahak ke atas kita. Baik, kemudiannya dalam kitab kita ni dia lebih menekan daripada 3 ilmu yang saya sebut tadi. Kitab kita ni dia lebih menekan ilmu tasawuf lah, sebab kitab ni kitab tasawuf. Jadi dia banyak menceritakan tentang ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ni penting. Sebab ilmu tasawuf lah yang membentuk akhlak kepribadian kita. Kadang-kadang kemah dah mengaji tu, tauhid pun kemah, fiqh pun kemah, tapi tak mengaji tasawuf. Akhirnya dia diserang penyakit ujub. Ujub, apa maksud ujub? Ujub ni ambil daripada perkataan ajaba. Ajaba, ajaib, pelik. Dia merasa pelik atas diri dia. Oi, pelik kat aku. Nak belajar sikit cepat faham dia kata. Dia rasa dia macam bagus. Dia rasa macam dia ni ada kelebihan tertentu. Sedangkan dia sedang tertipu dengan dirinya sendiri. Dia jadi rasa diri dia lebih hebat daripada orang lain. Kena dah ujub. Lepas tu kena belajar. Bila kita belajar, baru tahu ini penyakit sebenarnya. Jadi kita kena buang. Itu penting ilmu tasawuf. Lagi pula kadang-kadang kita berkait dengan soal kepimpinan ni, memegang jawatan tertentu, lagi cepat kena serang dengan penyakit-penyakit hati ni. Lepas tu lagi kuatlah kena mengaji tasawuf kalau nak jadi pemimpin dan sebagainya. Tak payah kata pemimpin negara, tak payah kata pemimpin taman, jadi ahli jawatan kuasa masjid, nak kena jaga dah. Jadi tok imam, jadi pengerusi, jaga dah situ, sebab dia ada title, jadi ustaz, kan? Ada title. Bila ada title, penyakit mula nak serang. Apa penyakit? Penyakit ujub, riak, takabur, macam-macam. Sebab tu dia kena karam dengan ilmu tasawuf, supaya benda-benda tadi tak mengganggu dia, tak boleh merosakkan dia. Jadi katanya, dan kerana inilah, disebabkan masalah-masalah penyakit hati inilah yang boleh merosakkan segala amal ibadah kita. Kita bagus dah berjuang, kan? Sekali kita ceramah, orang kat depan kita takbir, kita atas pentah ni kembang habis telinga-telinga. Asyik kemah agak aku ceramah orang takbir, dia kata. Lain macam hati tu, tak percaya. Nah, saya tahu, saya pernah duduk atas pentah, rasa dia macam tu. Rasa lain macam, kan? Tu benda tu kita nak jaga dah. Tiba-tiba sekali tu ceramah power-power, orang tak takbir. Lain kali dia kata, takbir lah sikit, dia kata. Dia nak orang takbir. Itu masalah. Satu kena jaga benda-benda macam tu. Ini masalah tasawuf. Jadi sebab tu dia kata, dan kerana inilah, kerana masalah inilah, masalah hati ni, kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik, mazhab Maliki tu, Imam Malik. Jadi dia kata apa? Dia kata waman tasawwafa. Wa tu maknanya bermula istinaf. Man maknanya barang siapa, bermula barang siapa, tasawwafa, yakni mengaji ilmu tasawuf. Barang siapa menuntut ilmu tasawuf. Tasawuf, walam, dan tidak, yatafaqqah, dan dia tidak menuntut akan ilmu fiqh. Dia mengaji tasawuf tapi tak mengaji fiqh. Apa jadi pada dia? Faqad, maka sesungguhnya, tazandaqa, orang itu akan menjadi zindik. Apa makna zindik? Zindik ni hampir-hampir nak sesat.
Dia hampir-hampir nak jadi geng sesat. Kalau dia tak betulkan, memang sesatlah dia jadi. Contoh macam mana? Okey, sekarang ni begini. Ilmu tasawuf ni dia banyak main ilmu hakikat. Ilmu tasawuf ni. Macam contoh kita mengaji kan. Allah. Hakikatnya Allah lah yang mengenyangkan kita, bukannya nasi. Tu panggil ilmu hakikat. Orang-orang tasawuf dia suka cakap benda-benda macam ni lah. Ahli sufi kan, dia main sikit-sikit hakikat, sikit-sikit Allah. Adakah salah? Tak salah kalau dia berpegang pada syariat. Maknanya dia boleh terima makan nasi itu, boleh terima. Tapi dari segi zahir mulut cakap ialah kita makan nasi bolehlah kenyang. Zahir hatinya pula beriktikad yang mengenyangkan Allah, bukan nasi. Itu betul. Tapi maksud Imam Malik sini, orang ni mengaji tasawuf tapi tak mengaji ilmu fiqh. Makna ilmu fiqh di sini ilmu syariat. Syariat dia tak mengaji, dia main hakikat saja. Tu orang ajak, makan sekali ni, Allah mengenyangkan. Kita ambil talam tu, hempuk atas kepala dia. Kata, aduh sakit, Allah yang menyakitkan. Nak main sangat hakikat. Ini jenis. Sebab tu orang yang jadi yang jenis macam ni, dia mengaji ilmu hakikat tapi tak mengaji ilmu syariat, tazandaqa. Dia jadi zindik, dia hampir kepada sesat. Itu yang jadi pelik-pelik perangai tu. Itu yang jadi macam ayah pin, apa nama tu? Yang mengaku Rasul Melayu tu. Kahar. Lagi macam-macam lah. Dia orang ni kadang-kadang bukan tak mengaji, tapi mengaji tak kena cara. Sebab tu jadi macam tu. Sampai dia kata dia dah bersatu dengan Tuhan. Lepas tu kena ada pengikut pula taksub dengan dia. Sampai satu tahap dia kata dengan pengikut dia, kan, kalau kamu nak mencapai makam yang tinggi, kamu kena ceraikan isteri kamu dan kahwinkan dengan aku. Pula dah. Pengikut taksub baik. Bagi. Ada itu yang akhirnya jadi ajaran-ajaran sesat. Ada satu kawan saya, dia cerita, ada satulah dulu dia hampir-hampir terikut ajaran sesat. Ajaran tak betul. Macam mana tak betul? Dia orang berzikir. Kan? Lepas tu seorang-seorang kena menghadap guru dia. Kena menghadap guru. Jadi seorang ni pergi ke depan, guru duduk depan ni. Guru duduk depan, okey, guru pun scan muka dia. Kalau hati dia tak elok, guru dia akan kata, tengok muka babi, kata. Babi ni, kata, pergi zikir lagi, tak cukup, kata. Datang orang lain pula, keldai sikit lagi. Tu. Kalau yang elok sikit, ini muka bulan, kata. Bulan purnama, okey, cantik dah, okey, tak apa dah lepas dah, selesai. Ada pula begitu. Ni semua mengarut ni. Kalau sungguh pun kita tak tolak dan kita tak nafi sekiranya seseorang itu Allah memberikan kasyaf pada dia. Memang ada yang disebut sebagai kasyaf. Dia boleh nampak sesuatu pada seseorang yang orang lain tak nampak, kan? Tetapi orang yang diberikan kasyaf oleh Allah Ta'ala ni, dia tidak akan mengaibkan orang, sebab akhlaknya tinggi. Nak boleh sampai tahap kasyaf, bukan akhlak biasa-biasa, akhlak tinggi. Jadi kalau orang akhlak tinggi, takkan nak mengaitkan orang. Takkan nak kata, kepala babi ni aku nampak ni, kata. Takkan nak cakap macam tu. Sekalipun dikasyafkan pada mata dia macam tu, kan, paling-paling tidak dia nasihat kawan tu, ikutlah cara Islam, betulkan balik semayang kamu. Kenapa Tok Guru? Tak ada apa-apa, saya cuma cerita je. Dia akan jagalah aib orang tu. Ni dah pergi cerita tu depan-depan. Mana ada macam tu. Itu mengarut. Lepas tu jaga. Dulu ada seorang di Pulau Pangkor. Tahu dia ambil ilmu mana tahu? Dia masuk masjid, dia keluar balik. Orang tanya, "Afsal tak nak semayang?" "Aku tengok dalam masjid semua kera," dia kata. Dia bantai semua orang kera. Dia tak tengok depan cermin lagi, dia tu bapak kera. Dia tengok orang ni, dia tak tengok dia. Tu masalah. Tak mau macam tu. Sekalipun manalah tahu memang Allah kasyafkan dia macam tu. Masuk-masuk tengok kepala orang ni macam-macam bentuk, kan? Takkan dia nak buruk-burukkan orang. Paling-paling tidak dia ni lah, dia nasihat je lah orang tu. Jadi yang ni yang jadi.
Tapi kadang-kadang memanglah pada pandangan dia jadi macam tu, tapi bukan sebab Allah yang kasyafkan. Kadang kerja jin setan. Nak merasakan diri dia macam ada power lah. Sebab tu kita kata tadi, dia kena serang penyakit ujub. Dia merasa pelik pada diri dia, seolah-olah diri dia sudah sampai satu makam yang tinggi sehingga boleh menilik orang. Jaga situ. Kan takut kita kena tipu dengan jin setan. Jadi macam mana nak bagi betul? Mengajilah ilmu tasawuf dan jangan meninggalkan mengaji ilmu fiqh, ilmu syariat. Mengambil ilmu hakikat dalam sama-sama ambil juga ilmu syariat. Ni sekarang kan tengah viral ni, tengah musim-musim musim mat kilau. Sampai buka peti air pun nak bersilat. Ada buka pintu kereta nak bersilat. Semua nak bersilat saja. Tak apalah, baguslah semangat kemelayuan, semangat keislaman tu kita puji. Tapi jenis-jenis yang pergi belajar ambil silat, jangan silat saja. Belajarlah fardu ainnya sama. Supaya silat kita tadi terbimbing dengan ilmu yang betul. Jadi bila kita bertarung, berlawan, kita rasa kekuatan tu bukan pada diri kita, pada Allah. Betul. Ini belajar silat akhirnya nak tunjuk kebal diri. Kan? Ambil parang letak kat tangan. Tengok takluk. Takluk. Kalau betul takluk, pergi Palestin lah. Duduk depan kereta kebal Israel. Kawan tu nak tembak, tembak. Kena belutung, belantung tadi. Gitu. Tak? Ini semua ini mengarut. Memang ilmu tu ada sebenarnya, tapi bukan untuk diperagakan, bukan untuk dibelagakkan. Bukan. Kita yakin dan percaya ada ilmu-ilmu macam ni orang dulu-dulu. Sebab pertolongan daripada Allah, bukan pada diri dia. Bukan dia tu ada power, bukan dia ada kuasa. Allah punya kuasa. Itu pun Allah beri pinjaman pada dia. Tapi bila ambil ilmu macam ni, dia tak mengaji ilmu syariat, zindik lah. Jadi mengarut lah. Jadi dia rasa dia yang ni apa semua. Ada ada dulu ada seorang anak murid saya. Dia nasib baik dia tanya dulu. Dia kata dia nak belajar silat. Dia kata boleh lah belajar silat, tapi silat macam mana? Cuba cerita sikit. Sebab kadang-kadang ada yang mengarut. Bukan semua silat tak betul. Silat betul, tapi ada orang yang salah guna. Akhirnya ada yang jadi tak betul. Kan? Jadi tanya-tanya dia, selidik-selidik, dia kata ada silat ni dia kena baca-baca mentera dia, nanti tangan ni gerak sendiri. Saya tanya, kalau tangan tu gerak sendiri, bukan kamu yang niatkan untuk gerak, siapa pula yang gerakkan? Dia kata tak tahulah Ustaz. Lupa-lupanya ada konsep pemujaan, menyeru tu, makhluk apa tak tahu, roh mana nak masuk ke dalam badan dia konon-kononnya. Menjadi menurun pula, mula dah buka langkah apa semua. Dia tak ada belajar jurus pun, tiba-tiba jurus tu datang sendiri. Kok mana gitu? Tapi kalau kita belajar silat, ikut step. Mula tangan gini. Ada apa dah? Maknanya ada ilmunya diambil betul. Bukan main tiba-tiba datang. Ada orang kadang datang daripada mimpi. Dia sebelum tidur silat apa pun tak erti, silat pulut pun tak erti dia. Tiba-tiba dalam tidur dapat mimpi apa tahu, dapat anugerah apa dah, kain kuning apa dalam mimpi tu. Bangun tidur boleh bersilat pula dah. Tu ambil mana tu? Tu kita takut tu. Kadang jenis boleh berubat orang. Tu jaga. Tiba-tiba benda yang datang tiba-tiba. Dia kata, dia pandai pula, dia jawab, ini ilmu laduni Ustaz. Dia pakai ilmu laduni. Ilmu laduni dia ada kaedah. Ada satu hadis Nabi sebut. Kan? Nabi kata, man amila bima alima arasahullah ilma ma lam ya'lam. Ini hadis untuk ilmu laduni. Apa makna dia? Nabi kata barang siapa yang belajar ilmu yang dia tahu, barulah Allah mewariskan pada dia ilmu yang dia tak tahu. Maksud ilmu tak tahu tu ilmu rahsia. Ilmu rahsia tu itulah dipanggil ilmu laduni. Apa maksud laduni? Ladun artinya di sisi. Ya belakang tu aku. Ladun ni di sisi aku. Aku tu siapa? Allah. Maknanya dia ni tak berguru dengan orang dah, berguru dengan Allah terus. Itu panggil ilmu laduni. Tapi dengan syarat Nabi kata. Nabi kata man amila bima alima. Siapa yang belajar yang ilmu dia tahu dulu. Maksud ilmu yang dia tahu ni belajar dengan guru dulu, belajar dengan syariat dulu, belajar kitab kecil-kecil dulu. Lepas tu baru naik-naik sampailah dia boleh beramal.
dengan apa nama hubungan hatinya rapat dengan Allah, sampai satu tahap kalau Allah izin baru Allah kurniakan pada dia ilmu rahsia tadi. Bukan dia ni tak pergi mana apa pun, kuliah bulanan pun tak pernah datang, tak payah kata ngaji pondok, kitab apa pun tak ada kat rumah, tiba-tiba ilmu laduni. Kok mana? Tu kan laduni, tu ilmu dalam guni nama dia. Jadi jaga-jaga, jangan tertipu tuan-tuan. Kadang-kadang ada kita ni kan, jaga hati-hati, jangan mudah tertipu dengan iblis, dengan syaitan dan sebagainya. Ilmu ni mesti belajar dengan berguru dulu, mesti daripada bawah dulu. Mana ada ilmu terus ke atas? Tak ada. Apa-apa pun semua mula daripada bawah. Mana ada orang keluar perut mak boleh berlari tu main bola? Ada? Main bola tu. Mana ada? Mula-mula dia keluar tu merangkak pun tak boleh. Tak payah kata nak berjalan, merangkak pun tak boleh. Lama-lama baru boleh meniara. Lama-lama baru boleh angkat badan sikit. Lama-lama baru boleh merangkak. Lama-lama tu baru tati-tati, jalan jatuh. Lama boleh jalan, lama boleh lari, lama boleh lompat, lama panjat habis petik air apa semua. Maknanya ikut step daripada bawah sampailah dia boleh. Siapa-siapa pun, hatta ulama besar Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada dia keluar masa baby, keluar daripada perut mak dia terus dapat title doktor. Tak, waktu tu ngaji pun tak erti lagi dia. Tapi dalam konteks belajarlah dia, belajar sampai jadi seorang yang sangat alim sehingga jadi ulama rujukan dunia. Bukan terus-terus sampai atas tu. Sebab tu ada istilah ulama kata, takkan ada wali yang muda, dia kata. Tidak akan ada wali yang muda. Apa maksud? Sebab nak sampai ke tahap kewalian, seorang yang ada karamah, orang yang hebat, dia terpaksa menjalani kehidupan yang panjang. Sehingga kan kadang-kadang atas mujahadah dia ketika muda, hasilnya baru dapat ketika tua. Bukan mudah-mudah senang gitu. Payah, dengan ujian banyak, bukan senang. Sebab tu kata untuk guru kami, kalau bercita-cita nak jadi wali, kena jadi kuali dulu. Kena jadi kuali dulu, tengok kuali jadi macam mana. Orang masak, mula-mula beli kat kedai lawa warna silver, dah kena bakar hari-hari kat ni, hitam ponggong, kena bakar tiap-tiap hari atas api. Bakar satu hal, dia ketuk pula tu, tang, ni tengok kedai makan. Dah siap masak, dia campak atas singki tu, tung. Lepas tu tak basuh pula tu. Macam tu kan kita. Sebelum nak jadi orang hebat, kena jadi macam kuali. Kena ketuk, kena panas. Mana yang panas? Ni mengaji, tok guru marah, tok guru ni, entah ni apa ni, kena mujahadah. Kena bangkit tahajud lah apa semua. Kena zikir banyak apa semua. Bukan senang. Cakap mudah, nak amalkan tu susah. Nak istiqamah lagi susah. Tak payah jauh lah. Nak istiqamah tahajud sudah lah, pun payah. Nak istiqamah duha lagi susah kan. Sehingga kan ada satu riwayat ulama menyebut, siapa boleh mengistiqamahkan satu amalan-amalan sunat selama 40 hari 40 malam, maka dia akan mendapat sesuatu daripada Tuhannya. Cuba kita try, kita nak buat satu amalan, contoh semayang duha, kita istiqamah 40 hari, jangan tinggal kan. Dia tak boleh putus, dia kena berturut-turut. Kalau putus, kena kira satu balik. Dia kena straight je. Tengok, mula-mula buat tu senang, boleh lagi. Tapi main tengah-tengah, mula ada ujian sikit. Main hujung-hujung 39 lah, satu hari dia lagi, hari last. Hari last kata, lepas ni aku dapat ni, rasa boleh jalan atas air dah, ni rasa dia kata. Sebab ni hari last 40 dah ni. Tiba-tiba member kata, meh, jom makan roti canai. Ya tak apa. Dia konon tak nak cerita, dia tak nak cerita yang dia nak semayang duha ni. Kawan kata, jom lah, kita lama tak lepak sama. Tak apalah, aku belanja 4 keping, tak apa kalau makan, aku belanja. Dengar belanja kalah, pergi gigi lepak punya lama, balik tengah hari dah tak dan semayang duha. Terlepas satu hari, pada 39 lah kena mula satu balik. Susah. Tak, saya try buat. Kita kira bilangan dia 40 hari, nak sampai 40 tu bukan senang. Kena mujahadah yang sungguh-sungguh. Kadang-kadang macam-macam ujian yang datang. Orang ni lah, orang tu lah. Kadang mak ayah kita, kadang isteri kita, pasangan kita, kadang anak-anak kita, kadang jiran kita. Ada je.
Ada je gangguan-gangguan tertentu orang cakap apa, nak menguji tentang istiqamahnya kita untuk mengamalkan satu-satu amalan. Bukan senang. Gitu. Kan? Jadi beramal biarlah daripada kulit ke kulit. Maksudnya mengaji kitab ni dari daripada depan sampai belakang. Bukan tebuk-tebuk. Kejap ambil sini sikit, ambil ni sikit. Dia tak sempurna. Barulah kita faham elok-elok keseluruhan ilmu. Itu batu pesan, nak ambil ilmu silat tak apa, ambil, silakan, tapi jangan sampai meninggalkan ilmu fardu ain. Nak ambil ilmu perubatan Islam, ngobat-ngobat orang, boleh, ruqyah, kan? Bagus, itu satu kaedah agama. Kan? Tapi jagalah, kena mengaji sifat 20 bagi kemah dulu. Ngaji fiqh bagi elok dulu. Ni ambil uduk pun tak betul, tayamum pun tak reti. Lepas tu nak ngobat orang. Kan? Sagi kan jadi kelain. Sifat 20 pun tak faham elok lagi. Akhirnya ngobat-ngobat orang tu elok, ngobat-ngobat orang tu elok. Mula rasa kat diri ni macam ada something. Aku ni tangan aku ada power rasanya ni. Mula dah. Dia terkena dah tu. Terkena dah, dia rasa tangan dia ada power. Tiba-tiba ubat-ubat, kawan tu tak sihat pula. 10 orang sihat, seorang dia tak sihat. Dia kata, apa pasal lah, tangan ni dah tak jadi pula. Dia kata tangan ni dah tak jadi. Padahal selama ni yang bagi jadi bukan tangan dia, Allah. Bila tak jadi tu sebab Allah tak bagi jadi. Tu je cerita dia. Tapi dipandang tangan dia. Kenapa? Tu situ jadi bahaya. Bukan saya kata salah mengaji ilmu ruqyah dan sebagainya, ilmu silat, tak salah. Tapi biar pada asas dulu, ilmu syariat dulu, ilmu tauhid bagi kemah, ilmu fiqh bagi kemah. Lepas tu baru nak mengaji ilmu-ilmu yang benda-benda macam ni. Sebab takut-takut kita kena balik pada diri kita. Ada kita yang terkena, bukan orang tu terkena, sebenarnya kita. Ngobat-ngobat orang tu sihat, sembuh, elok, ingat pada Allah. Yang dia tak ingat pada Allah, dia ingat dia. Mula jadi takabur, sombong. Sampai satu tahap dia boleh berkata apa? Dia kata, kalau ubat dengan saya confirm sembuh. Jaga habis. Nampak? Dah tak ada istilah ikhtiar dah. Mula-mula dulu kan main cakap lapik. Kita berubat je saya baca je, tak ada apa pun, semuanya Allah lah. Mula-mula dah famous, nama dah naik, orang dah sebut selalu dah. Duduk kat rumah tu beratus, siap ada nombor, buat macam klinik tu. 143 counter 2. ada semua counter dia seorang je, tak ada lah. Tapi orang ada nombor, ambil tiket siap. Ada. Jadi sampai macam tu. Kalau betul tak apalah. Tapi kalau sampai akhirnya takabur, sombong pada diri, ujub dan sebagainya, dia sudah terkena dengan diri dia. Sebab tu itu saya baca paper Jusuk khabar Jabatan Agama Islam, termasuk JAKIM juga, sedang memantau satu trend terkini sekarang ni. Perawat-perawat ni yang jenis ngobat-ngobat orang ni dah jadi satu trend rakam video. Ada. Jadi satu masalah timbul. Saya fikir juga betul juga kan. Apa tujuan rakam? Untuk apa? Kalau untuk simpanan sebagai maklumat untuk diri kita sendiri, tak apa je lah, kita simpan kita je. Ini diletak di YouTube dan sebagainya, jadi umum. Jadi kadang-kadang orang tu kena saka, kena sihir, kan melompat-lompat, jerit-jerit, kadang berguling-guling. Kan aib orang tu, malu dia. Satu Malaysia boleh tengok muka dia. Ada? Kan kawan tu walaupun dah sembuh, dia nak pergi kedai saja, dia yang melompat itu, kena saka tu dia. Ini tengok gambar ni, muka sama ni dia. Kan dah malu dia. Bukan sakat dia malu, ahli keluarga dia malu. Jadi apa tujuan? Nak pergi rekod apa, rakam sebab tu diviralkan pula. Adakah nak tunjuk kat orang yang kita pandai mengubat orang? Tu dah jadi lain dah hati tu. Tu kena jaga benda-benda ni. Sebab tu saya cakap bukan tak boleh belajar, tapi biar kemah dulu. Saya ada juga ambil perubatan Islam Darul Ansar bawah guru saya Syekh Rejab. Nak ambil tu setahun baru boleh dapat sijil dia. Bukan sebenarnya setakat nak belajar ubat tu cukup masa sebulan cukup dah. Dia ajar sekejap je. Dia kata okey, ini senarai ayat yang kena baca, pegang kepala baca. Gitu.
Kelas kalau sakat nak ajar yang tu, satu kelas cukup dah. Sekali kelas cukup dah. Tapi kenapa sampai setahun berderet-deret kelas dia susun? Rupanya daripada awal tu dia ajar tauhid dulu. Dia ajar bagi kemah ini semua Allah yang berkuasa, kita tak ada kuasa. Lepas tu dia masuk pula ilmu fiqah, lepas tu dia masuk pula ilmu tasawuf. Kemah semua ilmu ni, baru dia ajar cara nak berubat ni macam mana. Baru dia ajar kenapa guna garam, kenapa guna lada hitam. Ini kadang-kadang kita tiru-tiru orang. Tengok orang buat macam tu, kita batu orang tanya kenapa pakai garam, kenapa pakai kain kuning, kenapa pakai asap kemenyan. Mula kita pun tak faham sebab ilmu tak ada, main buat saja. Kan? Kalau kita belajar betul-betul, ni ada sebab-sebab dia, kenapa pakai ini, kenapa pakai ini, kenapa pakai ini. Dia ada sebab-sebab dia. Bukan main tam aja. Tapi bila dah tak faham, itu yang jadi. Sama juga macam tarekat. Tarekat ada orang hukumkan sesat sebab dia tak kenal tarekat. Dia tak faham, kadang ikut-ikut saja, tengok orang berzikir pun nak berzikir henjuk-henjuk juga. Tapi dia tak faham. Sebenarnya semua tu ada ilmu dia. Kenapa selubung, kenapa tutup lampu, kenapa berzikir tu macam tu, gini. Dia kena belajar daripada peringkat asas. Daripada mula, daripada akidahnya, lepas tu masuk ke ilmu fiqah, barulah jalan tu elok. Lepas tu barulah bila dia mengaji ni tadi, baru Allah awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Barulah Allah akan wariskan pada dia ilmu-ilmu yang dia tak tahu. Apa ilmu tak tahu tu? Ilmu rahsia. Tu ilmu rahsia, kan? Itu. Tu apa nama, macam mana Ibnu Sina, kan? Ibnu Sina pakar dalam bidang medik. Zaman tu X-ray belum ada lagi, mesin X-ray belum ada lagi. Tapi macam mana Ibnu Sina boleh tahu jantung duk mana, pankreas duk mana? Dia pakar tu. Dia tahu semua organ-organ dalam badan, kan? Zaman tu kalau ikut teknologi belum canggih, tapi kenapa dia boleh tahu semua benda ni? Inilah katanya dia mengamalkan ilmu syariat bagi betul. Awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Allah wariskan pada dia ilmu-ilmu rahsia yang dia tak tahu. Tu kadang-kadang datang kelebihan-kelebihan tertentu yang kita sebut sebagai karamah dan sebagainya tu. Tapi dengan syarat man amila bima alima, mengaji dulu dan beramal dengan ilmu-ilmu syariat dulu. Semayang sunat-sunat semua jaga, fardu kemah ini nak dia semayang jemaah pun tak nampak batang hidung, tiba-tiba boleh ngobat orang lah, boleh itulah. Dia nampak tak kena keserasian dia. Patut kalau betul kamu orang hebat, orang yang ada karamah, maka amal ibadat pun nampak amal ibadat yang hebat. Ilmu pun hebat. Ini ilmu tak tara mana, ibadat tak tara mana, tiba-tiba ada kelebihan-kelebihan tertentu. Takut-takut kelebihan tu bukan datang daripada Allah, tapi nak setan yang cuba nak konon-konon merasakan diri dia hebat. Jadi dia sudah tertipu dengan dirinya sendiri. Maka jaga-jaga, hati-hati. Itulah kata Imam Malik, wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang mengaji ilmu tasawuf dan tak mengaji ilmu fiqh, yakni ilmu syariat, maka orang ni menghampiri tazandaqa, menghampiri zindik. Makna zindik ialah hampir kepada sesat. Kan? Kalau dibiarkan lama-lama boleh jadi sesat. Dia rasa dia hebat lah, apa semualah, macam-macam, dia ada power lah, kan? Ilmu batin, ilmu dalam lah, sampaikan tolak tangan dia tak sentuh pun orang tu, dia tolak macam tu, orang tu terpelanting. Mula benda tu mungkin ada, tak ada masalah kalau Allah nak buat. Tapi bila dia buat macam tu, dia rasa dia, tengok tangan aku hebat, nak boleh buat orang terpelanting, walaupun daripada jauh. Mula betul riak dah tu, cerita kat orang apa sebagainya. Jadi ini dah lain dah ni, ini dah salah. Gitu, kan? Azan dulu ke terus je? Terus je. Tolak lagi kan. Baik. Kemudian lagi kata Imam Malik, waman tafaqqaha, dan barang siapa mengaji ilmu fiqh, ilmu syariat tadi. Okey, dia mengaji elok, mengaji kitab-kitab kecil-kecil ni semua dia mengaji macam biasa, elok. Bagus dia ni. Kan? Tapi apa masalah pula? Walam yatasawwaf. Tetapi
dia tak mengaji pula ilmu tasawuf. Mengaji ilmu syariat, ilmu tauhid mengaji, ilmu fiqh mengaji, ilmu tasawuf tak mengaji. Jadi apa pula? Kata Imam Malik, faqad tafassaqa, maka dia ni menghampiri fasik, jadi fasik. Apa makna fasik? Orang yang mengekalkan dosa besar. Macam mana pula tu Ustaz? Okey, macam ni. Dia mengaji ilmu tauhid, okey. Dia mengaji ilmu fiqh pun okey juga. Bab semayang semua dia reti, syarat-syarat rukun semayang dia reti, sifat 20 dia reti, tapi dia tak mengaji ilmu tasawuf. Tanpa dia sedar, dia sudah terkena ujub juga. Bila ada orang cakap macam tak kena sikit, tak betul, kafir cakap macam tu ni, sesat ni, dia cepat dia menghukum. Lepas tu mulalah ajak orang berdebat. Dia sebab dia rasa dia bagus, dia rasa dia lebih cekap dan lebih pandai daripada orang lain. Kita ni bila kita mengaji, kita dengar ada kenyataan daripada orang lain nampak pelik sikit, jangan terus menghukum. Boleh jadi benda tu kita tak sampai, atau kita tak tahu, kita tak ada ilmu tentang tu. Kan tak? Kalau nak penjelasan, jumpa tuan badan, tanya sendiri. Syekh, ustaz, ambil mana, dalil mana, gini. Oh yang ni, kitab ni, dalam kitab ni saya tak mengaji. Baru tahu. Nah, ini terus nak hukum orang ni tak kena, orang ni tak kena. Sebab apa? Sebab dia rasa macam dia saja yang kena. Sebab dia rasa dia saja betul. Sebab dia tak mengaji ilmu tasawuf. Kalau orang mengaji tasawuf, lagi tinggi, lagi tunduk, macam resamnya padi. Nak lagi naik, lagi kuat mengaji, lagi rasa diri ni kosong. Sebab tu saya cakap, tujuan kita mengaji nak jadi pandai ke nak jadi bodoh? Saya tanya. Dulu pernah tanya dah, tapi try tanya sendiri, takut lupa dah. Kan? Kita mengaji ni kuliah punyalah banyak susun. Penuh kuliah maghrib tu, saya tengok kat jadual. Tak cukup kuliah maghrib, kuliah isyak pun ada. Betul kuliah asar muslimat lagi. Penuh kuliah. Dah mengaji banyak-banyak ni nak jadi apa? Nak jadi pandai ke nak jadi bodoh? Cik jawab. Bodai campur gabung dua. Paidoh dia kata. Pandoh. Kan? Nak jadi bodoh, bukan nak jadi pandai. Tapi kena faham lah nak jadi bodoh tu macam mana. Bukan keluar-keluar kuliah ni bela. Apa bodoh. Aduh, baik macam tu, baik tak payah mengaji. Bukan maksud macam tu, tapi maksudnya lagi kita mengaji, lagi kita sedar banyaknya aku tak tahu. Tu. Bukan lagi mengaji, lagi rasa macam banyaknya aku tahu. Tu tak kena. Bila dia rasa dia banyak tahu, dia jadi action lah. Dia mula pandang rendah orang lain. Mereka ni bukan erti pun. Mereka ni tak tahu ni. Mereka ni apa? Bukan erti apa mereka ni. Mula dia cakap macam tu kat orang. Tapi kalau orang yang faham ni, dia mengaji tasawuf ni, lagi tunduk, lagi mengaji. Allah, banyaknya kurang aku, banyaknya lekeh aku, ingatkan hebat dah aku ni, rupanya banyak lagi tak kena. Kan? Macam saya bagi contoh kita semayang subuh baca kunut. Sini baca kunut tak semayang subuh? Baca? Baca, bukan Wahabi lah ya. Kan? Kita baca kunut. Kita pandai lah baca kunut tu. Allahumma dini fiman hadai. Kalau jemaah lah, Allahumma dina fiman hadai. Okey, erti. Okey, kalau betul kita pandai, cuba tulis doa kunut tu tengok. Allah, Ustaz, saya baca je erti Ustaz. Tulis tak erti. Kan? Maknanya kita pandai ke bodoh kalau gitu? Bodoh lagi. Ingatkan pandai dah. Pandai baca je, tapi tulis tak erti lagi. Okey, tak apa. Balik rumah dia berlatih tulis Allahumma dina fi man hadait. Tulis 18 kali tulis. Bulan depan ustaz tu datang tanya, boleh tulis dah? Erti Ustaz, pandai. Saya ustaz suruh tulis daripada awal doa sampai hujung, saya boleh tulis semua. Okey, kalau pandai tulis, nak tanya pula makna dia apa? Allah, makna tak tahu Ustaz. Ustaz kata tulis je. Tu makna bodoh lagi tu. Masa ni kita baca je, tapi makna kita tak faham. Tak. Okey, tak apalah, balik rumah baca terjemah sampai ngapal terjemahan doa tu. Satu. Okey, ingat kemas dah. Datang pula bulan depan, Ustaz tanya boleh tak? Saya baca boleh, tulis boleh, makna pun saya tahu. Okey. Ingatkan pandai sangat dah. Tanya pula, apa sejarah doa kunut ni? Sebab asal-asal semayang subuh tak ada doa kunut.
Tapi macam mana boleh tiba-tiba datangnya doa kunut tu? Apa cerita dia? Dia mesti ada sirah dia, ada sejarah dia. Allah yang tu tak tahulah Ustaz, kata. Tak tahu lagi. Bodoh lagi ya. Kan? Balik pula buka buku sirah, cari apa sejarah doa kunut gini. Oh, dia pun baca bagi faham elok apa semua sejarah ni apa semua, kemah dah. Kan? Ingatkan elok dah, kemah dah. Tunggu, dia tak sabar, tunggu ustaz datang. Kan? Ustaz tu tak tanya lagi, tahu dah Ustaz. Saya boleh cerita sejarah doa kunut ni macam mana boleh datang apa semua. Nampak kemah dah. Ustaz dia tanya, okey tak apalah, baguslah kamu dah pandai dah. Nak tanya pula, kenapa man tu baris atas? Allah tanya baris pula ustaz ni, dia kata. Wah, jenuh. Maknanya reti lagi tak? Tak reti lagi. Pergi ngaji pula nak cari baris kat mana? Ngaji ilmu nahwu, ngaji ilmu sorof, ngaji ilmu bayan, ngaji ilmu mantik. Allah tak sudah ngaji, tahu-tahu mati. Sebab ilmu tak pernah habis. Kenapa ilmu tak pernah habis? Sebab kita tak pernah sampai tahap alim pun. Sebab yang maha alim hanya Allah. Kita dulu, kini dan selamanya tetap tuan-tuan yang kata, bukan saya kata. Tak betul lah tu. Tapi bodoh yang kita faham, maknanya kita kekurangan. Bukan mendoakan diri kita jadi bodoh sungguh kan, nanya pula kan. Tapi maksudnya kita meletakkan diri kita sentiasa berada di tahap yang rendah, jangan meninggi diri. Barulah kita hidup kita ni sentiasa tunduk saja. Kita jadi tak action dengan orang. Kan tak? Itu dia. Jadi itu maksud dia mengaji ilmu fiqh tapi tak mengaji ilmu tasawuf. Jadi takut-takut dia akan diserang rasa dirinya hebat. Mulalah dia jadi angkuh dengan ilmu fiqh yang dia alim tu, tapi dia tak faham dari sudut hati dia tu, serupa-rupanya dia dah terkena penyakit riya, ujub dan sebagainya. Tu yang kadang-kadang jadi macam tu kan. Dapat title doktor, ambil PhD apa semua bagai kan. Lepas tu bila ada orang petikai, awak jangan petikai saya ada doktor, awak apa pun tak ada. Terus memandang rendah orang macam tu, tak boleh kan. Doktor bukan doktor tu qualification yang manusia letak aje kan. Ada orang alim tapi dia tak pergi universiti, dia tak ambil PhD tapi alim sah. Memang dia tak ada title doktor tapi alim sah. Siapa dia? Imam Syafi'i. Mana ada doktor tapi lawanlah dengan dia ilmu dia. Sampai buat mazhab. Kita doktor-doktor pun mana ada mazhab. Try buat mazhab ni, siapa nak ikut? Mazhab Al-Manjungi. Dia seorang je. Tak ada orang nak ikut. Jadi tengok. Jadi ukuran ilmu bukan ukuran pada PhD tak PhD, doktor tak doktor, profesor tak profesor. Ukuran ilmu itu tergantung atas takwa. Tinggi takwa dia, itulah orang yang hebat di sisi Allah. Walaupun tak ada sebarang title pada dia, hatta title ustaz pun tak ada pada dia. Dia orang biasa, dia orang panggil mat je. Tapi dia punya ketakwaan, taat perintah Allah, tak pernah buat maksiat. Jadi ustaz pun belum tentu baik kan. Jadi ustaz tapi buat kerja kerana dunia, tak baik tak? Demand kan. Ada seorang tu, ni sebagai teladan je lah, supaya kita jangan jadi macam tu. Dia pergi mengajar satu tempat, orang panggil dia, tak apalah. Lepas tu adalah bagi sekian-sekian duit tapi tak banyak. Kemudian bila dia balik rumah, dia buat macam mana? Dia hantar mesej balik dekat AJK masjid tu. Dia tak kata duit tu tak cukup, tapi dia buat cerpen panjang, novel. Dia buat cerita panjang. Dia kata, saya ni datang jauh, isi minyak sekian-sekian duit, kena bayar tol lagi. Lepas tu tadi saya makan dengan kawan saya sekian-sekian, belanja makan saja gini. Tapi hasil saya kuliah dapat sekian saja. Dia buat cerita. Maksudnya apa? Maksudnya nak kata tak cukup lah. Jadi berkira-kira pula. Memang kadang-kadang ada bagi sikit ke bagi banyak, tapi iyalah kita didiklah hati ni menjadi ikhlas. InsyaAllah ada ruang rezeki lain yang Allah akan buka tanpa kita sangka-sangka. Tapi bila jadi macam tu,
Itu okey lagi. Ada yang bagi tahu siap-siap. Dia bagi tahu siap-siap. Nak panggil saya ni dalam 2 je, dia kata. Saya tanya balik, apa yang 2? 2 ringgit ke? Tak, 2,000. 2,000. Nak panggil tu kat pondok Anur, pondok kami dalam Kelapa Sawit sana tu. Jemput habis orang kampung pula kampungnya jauh-jauh. Rumah Kelapa Sawit, jauh-jauh. Panggil ada kat 20 orang datang. Orang kampung datang takkan nak bawa duit banyak. Kadang seorang bawa RM1 aja. Jadi 20 orang baru RM20. Dia minta 2,000, nak bayar macam mana? Takkan nak jual kubah nak bayar dia. Nak? Lah kali kita kata minta maaf ustaz, tak jadi ustaz, cancel lah. Awak tak cukup duit ke? Bukan, kami sembang-sembang dengan AJK, cadang-cadang nak bagi kat ustaz 5,000 dan ustaz minta 2,000, tak kena syarat kata. Saja perlikan balik kan. Dia pun termenung kan. Ada pula begitu. Ni ada. Akhirnya sebab tu kita pesan, jadi pendakwah bukan satu kerjaya. Hari ni dia dah jadi macam satu kerjaya. Macam kerja dah pula. Macam kerja orang berniaga ke sebagainya. Itu lain. Cikgu sekolah tak apa. Itu memang kerja. Tapi pendakwah masjid surau sebagainya ni, ini bukan kerjaya. Ini tanggungjawab. Kalau mu nak pikul lah, tak nak pikul tak apalah. Kan? Nak masuk lain ni kena elok-elok. Rasa tak boleh nak tu, tak payah masuk tak apa. Takut kalau boleh merosakkan hati. Kan? Nak cari duit, buat kerja lain. Lepas tu saya ikut tok guru saya. Tok guru saya punya cara bawa barang niaga. Jadi yang kerjaya tu barang niaga. Kita jual barang, kita berniaga. Itu bahagian kita cari duit. Ada pun mengajar ni, ini nak cari pahala untuk bantu umat supaya reti bahagian hukum hakam agama. Dan orang bagi itu ikut. Nak orang bagi kita ambil, tak bagi pun tak ada apa, balik gitu je. Ini tak bagi tak balik. Munda mandi kat parking masjid. Mujur Tok Siap perasan. Tok Siap nak kunci pintu. Ustaz, ada lagi. Awak tak balik ustaz? Ada barang tinggal. Itulah tadi benda hari kosong aja salamnya, dia kata. Macam ada tertinggal, dia kata. Oh, sampul, dia kata. Dah hari lupa lah tu ustaz. Dah ajak saya call, kena call pula. Kan? Balik je lah. Nanti kawan tu call lah bila-bila pula. Kan? Mujur Tok Siap perasan. Kalau tak, Qiyam mulai dekat masjid tu. Kan? Tok guru saya ni betul-betul cerita. Bukan saya nak bodek ke apa, tak ada. Sungguh sifat diri dia. Dia mengajar di Bukit Jana, kat Teping sana. Lepas tu habis-habis tu dia ada program pula. Lepas maghrib tu ada program isyak. Jadi kalut-kalut pergilah. Bila kalut-kalut benda hari pun terlupa. Balik-balik rumah nak gantung jubah, jumpa sampul. Sampul apa? Sampul ustaz ni kata. Allah lupa nak bagi. Kan? Tapi mereka takut-takut nak telefon Tok Guru. Dah dekat 2 hari dah. Kan? Tok Guru tak cakap apa. Dia tak cakap dengan saya, tak cakap dengan AJK lah. Macam tu teruskan je lah perjalanan hidup dia tu. Sampai akhirnya mereka telefon saya. Ustaz, ada masalah besar Ustaz. Masalah apa tanya? Tak, hari tu Tok Guru kuliah tempat kami. Kami lupa nak bagi. Oh, tu kan masalah besar. Masalah tu mudah je. Nak bagi je lah kat dia. Kalau tak boleh nak jumpa, back in je. Kan? Nanti betul maklum je lah cakap ini sagu hati hari tu terlupa nak bagi. Gitu je lah. Nanti gitu je. Jadi makna kata dia tak ada. Betul lah akhirnya depa bagi kat tangan saya bagi sendiri kat Tok Guru. Masa bagi tu Tok Guru pun tak ingat. Tok Guru ni duit hari tu sagu hati depa lupa lagi. Lupa? Mana? Tok kata. Kek Jana tu. Bukan mereka dah bagi ke? Tak, mereka kata belum bagi. Macam tu. Ada. Kan? Dia jadi makna kata dia tak memandang ke arah tu. Banyak kali dah saya rasa masa saya jadi driver dia pun macam tu juga. Kan? Balik nonong kosong je. Balik dapat sampul tapi sampul kosong. Dia lupa nak isi. Nampak? Ada kadang jadi macam tu. Kan? Tak ada. Dia tak pun tak nak fikir lah. Macam kita nak. Memang balik juga. Bukan tak balik. Tapi jap-jap mata tu tengok telefon. Bila nak telefon ni? Sebab kita belum Tok Guru, kita Tok Garu. Kacau sungguh. Dia kata jadi benda-benda macam ni kena mengaji ilmu tasawuf, baru dia mendidik hati. Kadang-kadang ada masa Allah uji.
Dia masuk Allah uji kita. Nak tengok keikhlasan kita. Kadang-kadang minta maaf cakap ni, kita cakap umum je, tak kata siapa-siapa. Jadi imam ada banyak kan, imam 1, 2, 3, 4 kan. Kadang-kadang dia berkira-kira dengan kerja dia. Maksudnya okey, hari ni dia tak bertugas, dia tak datang masjid, dia pak kedai kopi. Imam lah, ada ingatkan mana dah, kenapa tadi tak ada masjid? Hari ni saya tak bertugas, dia kata. Lepas tu jumpa mak rempit main motor tu, tahan lah. Kenapa tak pergi masjid? Hari ni saya tak bertugas, dia kata. Mak rempit, saya tak bertugas sebagai makmum, saya bertugas sebagai makmum minggu depan, dia kata. Dah imam pun kira bertugas, makmum pun kira bertugas juga. Dah kok mana jadi macam tu? Bukan. Kita buat macam biasa. Kita ni sebagai hamba Allah. Ada pun amanah tadi tu, itu benda lain. Itu sampingan. Jangan sebabkan ni tugas baru datang, tak tugas tak datang. Kok mana begitu? Dipilih baru naik, tak dipilih tak nak naik apa sebagainya. Tak boleh macam tu. Kita ni hamba Allah. Maka takut-takut perbuatan kita buat tu tidak ikhlas kepada Allah. Sebab apa? Sebab ni dia tak mengaji ilmu tasawuf untuk bentuk hati dia. Jadi jangan hanya mengaji ilmu fiqh tanpa mengaji ilmu tasawuf, nanti dia akan jadi tafassaqah. Apa tafassaqah? Jadi fasik, berdosa besar. Bapa tak berdosa besar, kena penyakit macam-macam, ujub, riak, takabur, habis bersarang di hati dia. Baik. Jadi kemudian pula kata Imam Malik lagi, waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menghimpunkan antara keduanya, dua mana? Ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf dikombinkan sekali. Maknanya dalam arti kata lain, makna Imam Malik sini, ilmu syariat digabungkan dengan ilmu hakikat. Maksud dia macam tu. Maka mereka itu akan mana ni? Antara menghimpunkan mereka itu antara syariat. Bukan. Dan keduanya, makasanya jadilah ia ulama yang muhakkik. Barulah masuk muhakkik itu benar. Barulah ini ulama yang betul, ulama yang benar, ulama yang berpegang kepada syariat dan hakikat. Jadi kita mengaji dengan ulama macam ni, baru betul. Yang arif billah, barulah orang ni orang yang arif billah. Apa arif billah? Mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Iaitulah yang bernama ulama ahli sufi. Mereka ini diberi gelaran ulama ahli sufi. Jadilah ulama ahli sufi kan. Ni hari ni fitnah daripada golongan Wahabi memfitnah ulama-ulama sufi, sehingga orang faham hari ni ulama sufi sesat. Ulama sufi ni ulama yang paling bersih hatinya. Dia tak ada keduniaan langsung dalam hati dia. Tapi sufi yang betul lah kan, yang menghimpunkan mereka itu antara syariat dan tarikat dan hakikat. Tiga digabung sekali. Dia begini, syariat, hakikat dikombinkan berbentuk tarikat. Tiga-tiga ni ada, dinamakan makrifat. Barulah sempurna keimanan tu. Apa tu syariat? Syariat iaitulah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu yang zahir. Mana zahir ni? Yang boleh nampak dengan mata kepala ni, itu dipanggil ilmu syariat. Semayangnya apa semua ni nampak dengan mata kepala. Adapun ilmu hakikat, ilmu batiniah. Batin maknanya yang tersembunyi di dalam hati, tak nampak. Jadi syariat bagi kemah elok, semayangnya semua betul, syarat sah semayang betul, rukun semayang semua betul. Adapun batiniah ni, hati pula tunduk, tak sombong dan sebagainya. Untuk menggabungkan syariat dan hakikat ni biar jalan elok, dia mesti ada tariqah. Nama dia tariqah tu diambil daripada perkataan tariq artinya jalan. Jadi itu yang kita panggil bahasa Melayu tarikat. Sebenarnya tariqah bahasa Arab, tarikat. Jadi orang yang betul-betul nak bagi jalan dia elok syariat dan hakikat ni, maka dia ambil dengan jalan tariqah. Ambil jalan tariqah tu dengan berguru, bukan main ambil-ambil gitu. Dengan berguru. Dia ada syekh dia, syekh tariqah. Dia ada tarikat Gandhi, ada tarikat Syatari, ada tarikat Muhammadiyah, Ahmadiyah, macam-macam lagi lah.
Islam, khususnya puak-puak kafir, dia dah kaji habis dah. Nak merosakkan sebab dia tahu dengan sebab pegangan tarikat ni lah semangat kekuatan Islam tu kuat. Sebab ada kumpulan jemaah zikir dia. Zikir tu kuat. Zikir tu boleh jadi panah. Zikir tu boleh jadi pembimbing dia tu. Jadi mereka tahu tak boleh nak kalahkan orang Islam ni. Jadi macam mana nak buat? Burukkan dulu tarikat tu. Maka dia datang serangan-serangan menyerang tarikat, menyerang sufi, menyerang ilmu tasawuf. Dia buruk-burukkan. Buruk-burukkan alim ulama, buruk-burukkan ulama yang berjubah putih, berserban putih. Padahal mereka ni lah golongan-golongan sufi. Kan? Dia buruk-burukkan. Dia munculkanlah kumpulan-kumpulan tarikat dia sendiri cipta. Lepas tu dia buat ajaran sesat. Supaya orang akan nampak, tarikat ni sesat. Akhirnya dihukum semua sesat. Semua tak betul. Akhirnya orang dah jauh dengan amalan zikir. Lepas tu dia bawa pula datang bid'ah sana, bid'ah sini. Jadi amalan kita kurang. Bila amalan kurang, bateri kita tak cas. Bila tak cas, lemah. Lepas tu tak boleh kita nak lawan. Lepas tu Nabi kena hina pun macam tu bandar je. Tak ada apa, tak ada kekuatan, tak ada semangat jihad. Tak macam orang zaman dulu-dulu. Itu depa TLDM panggil saya ceramah kat dalam masjid dia kan. Saya kata, tuan-tuan berjuang, boleh jadi tuan-tuan berjuang ni sebab apa? Sebab ada kenaikan pangkat. Tembak sana apa semua, dapatlah naik pangkat, dapat tambah imbuhan gaji dan sebagainya. Saya nak tanya, mat kilau berjuang dapat pangkat apa? Sebab mereka ditarbiah bukan kerana pangkat, bukan kerana gaji, tapi kerana Allah Ta'ala, kerana Islam. Tok janggut apa semua, berjuang bermati-matian, menitihkan darah, walaupun dia tahu musuh pakai senapang, mereka hanya ada keris, tapi tak takut. Mereka berani untuk mempertahankan agama Allah. Sebab apa? Sebab ditarbiah dengan tadi ilmu kesufian, dengan tarikat, dengan zikir. Tapi bila zaman hari ni, kita dah tak ada benda-benda macam tu. Dah jadi lemah, jadi slow. Anak-anak muda kita mana ada zikir, mana ada apa. Kan? Kan paling-paling tidak pun amal lah zikir wirid lepas mayang kita tu. Itu pun dia tak nak amal. Habis Assalamualaikum, pom pula. Kan? Tu lompat atas motor. Tak ada roh dalam tu, tak ada. Mujur dia semayang juga boleh tahan kira. Kan? Yang tak semayang terus lagi hanyut. Jadi kita tak ada kekuatan. Kalaulah bila-bila musuh-musuh Islam datang nak serang, takut lemah kita untuk nak berlawan macam nenek moyang kita dulu-dulu. Sebab ni kekuatan dia. Yang ni tarikat. Bertembung syariat dan hakikat, maka bertembungnya di situ dengan tariqah. Bila ketiga-tiga ni sempurna elok, syariatnya elok, hakikatnya elok, tarikahnya pun elok, gabung ketiga-tiga ni membentuk, itulah namanya ma'rifah. Barulah orang ini sampai ke satu makam, namanya makam ahlul ma'rifah. Orang yang betul-betul mengenal Allah. Allah sungguh duduk dalam hati dia. Bukan Allah duduk sini tak, tapi dalam hati dia tak ada lain. Allah semata-mata. Buat apa pun kerana Allah. Juang apa semua kerana Allah. Tak ada kerana nama, jawatan, pangkat dan sebagainya. Biar orang tak sebut pun tak apa. Sebenarnya ramai lagi tokoh-tokoh perjuangan kita yang namanya tak digembar-gemburkan. Macam baru-baru ni baru kita dengar ada satu profesor buat kajian, ada seorang ulama namanya Raja Haji, berketurunan sultan. Patutnya dia jadi sultan, tapi akhirnya dia gugur syahid mempertahankan Islam. Di saat dia masa jumpa jasadnya yang syahid tu, tengok di tangan di tangan kirinya memegang badik, di tangan kanan memegang Dalailul Khairat, kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ni bacaan-bacaan zikir, amalan-amalan. Maknanya dalam berjuang tu dia pegang amalan dia. Bukan semata-mata angkat senjata, tapi penuh dengan kerohanian dalam hati. Yang ni yang menyebabkan 4 musuh Islam balik macam tu saja. Portugis balik, Belanda balik, British balik, Jepun balik. Tak ni nak lawan orang Melayu waktu tu. Sebab apa? Kuatnya dengan kefahaman agama dan amalan-amalan mereka tu. Hari ni kita dijajah hari tu 446 tahun. Lama. Hari ni kita tak cukup lagi 100 tahun merdeka. Baru 63 tahun. Macam dah keadaan umat kita hari ni. Jogetnya dengan seksi-seksinya. Yang terbaru ni, Jabatan Agama Islam kecam sungguh-sungguh ni.
buat satu drama di TV, kan, ada aksi macam pornografi, aksi lucah, buat peluk-peluk laki perempuan pula. Dah semakin berani dah pula buat cerita merepek-merepek bukan-bukan gini. Nak ditayangkan pula, target dia nak tayang Ramadan nanti, Ramadan tahun akan datang, nak tayang waktu tu. Gila-gila. Akhirnya Menteri Agama kita tegas, dengan Menteri Bahagian Multimedia Tan Sri Anwar Musa pun tegas. Dia kata kita nakkan report daripada orang yang menerbitkan filem apa semua ni. Kalau tak ada, kita akan arahkan filem ni jangan ditayang langsung di dalam televisyen. Ini kita nak ketegasan kita dalam mempertahankan agama. Memang ada kritikan. Ada orang kata kita ni berfikiran kolot. Ni bukan masalah kolot. Hampa fikir porno tu lagi kolot, lagi mengarut. Dulu ada seorang muslimah di negara barat lah. Dia pakai tudung labuh apa semua, dia masuk. Dia ada jawatan tinggi dalam apa nama Dewan Senat negara sana lah. Tapi dia Islam. Walaupun dia orang putih, tapi dia Islam. Dia pakai elok apa semua. Jadi ada rakan di sebelah sana kritik dia. Dia kata kamu berpakaian tak ikut peredaran zaman, dia kata. Ini pakaian zaman dulu-dulu boleh lah. Zaman terkini macam ni gaya fashion. Yang ni baju belah-belah sikit apa semua, dia kata. Jadi apa muslimah ni jawab? Kalau kita belajar sejarah dulu, dalam sejarah yang sendiri kamu pun buat, kamu yang tuliskan sejarah macam tu, kamu kata orang zaman dulu, zaman batu dulu, mereka pakai cawat saja. Kamu yang kata orang zaman dulu pakai cawat, kan? Maknanya pakaiannya sedikit. Kemudian lagi naik tamadun baru berkembang pakaian. Makin lama makin tutup. Jadi kalau ikut, saya lah tamadun paling tinggi sebab pakaian saya semua tutup. Sedangkan kalian buka-buka bermakna kalian mundur ke belakang, kembali kepada zaman batu. Tersenyap kawan tu, kan? Ni kita nak yang macam ni lah. Dengan kefahaman baru kita boleh mempertahankan agama kita, kan? Gitu. Boleh? Boleh tu, cukup tu. Kan? Jadi kita berhenti takat ni. Dan kita akan sambung. Bermula segala kitab Imam Al-Ghazali. Nanti dia nak cerita kitab pula. Dan segala kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maknanya dia nak cerita, masih lagi nak cerita tentang ilmu tasawuf. Jadi ni bab kita ni nak cerita tentang kelebihan ilmu tasawuf. Memang banyaklah kelebihan dia. Dia dapat menyelamatkan hati kita daripada rosak. Supaya kita tak kena penyakit ujub, riak, takabur dan sebagainya, InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salat al-khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.